kita dengan anak orang lain. Jadi mulai hari ini kita cuba ubah, kita anggap anak itu, setiap mereka itu adalah istimewa dengan cara yang berlainan. Okey? Jika setiap anak-anak itu ibu boleh mengandungkan selama 9 bulan 10 hari, jadi kita kena ingat kenapa setelah mereka dilahirkan, mereka ini dibeza-bezakan kasih sayang dan perhatiannya. Okey. Sebagaimana yang kata pujangga, sesungguhnya cinta seorang ibu itu menyejukkan hati, cinta seorang ayah itu mententeramkan jiwa. Okey, dan saya percaya tiada ibu bapa yang suka apabila anak ini membandingkan kita dengan ibu bapa yang lain. Jadi, kita tak perlu buat benda yang sama. Memang setiap anak itu adalah berbeza-beza dan juga unik. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang putih melepak, ada yang sawo matang, ada yang ada lesung pipit, ada yang macam-macam lah. Dan hakikatnya kita sendiri, kita sebagai ibu bapa ini berperanan untuk mengelakkan daripada memberi layanan yang berbeza kepada anak-anak itu, dan kita cuba untuk berlaku seadilnya. Jadi mulai hari ini kita jadilah seperti matahari yang tak pernah pilih kasih untuk berbahagi sinarnya. Kalau nak bandingkan anak-anak kita, kita bandingkan mereka dengan diri mereka sendiri. Okey? Maknanya lepas ni kita ubah cara kita berkomunikasi dengan anak kita. Kalau dulu kita selalu bertanyakan anak kita, sebagai contoh, kenapa perangai Abang Long tak elok ataupun tak baik macam perangai Ali, atau kenapa keputusan peperiksaan Abang Long tak secemerlang dengan keputusan Ahmad. So, sekarang saya nasihatkan diri saya dan juga ibu bapa semua, kita ubah pertanyaan kita itu kepada apa bezanya Abang Long 1 tahun yang lepas dengan sekarang. Ataupun kita tanya, kenapa sebelum ni Abang Long boleh solat solat pada awal waktu, dan sekarang asyik melengah-lengahkan solat. Jadi kita bandingkan mereka dengan diri mereka, tidak bersangkut paut dengan orang lain. Kita kena ingat, sebelum kita menghakimi anak-anak kita dengan label apa pun, sebaiknya kita tanya diri kita, apakah kita telah memberi contoh tauladan yang seharusnya kepada mereka. Okey, kita sedia maklum bahawa permulaan anak-anak ini terjebak dengan kancah pelanggaran dadah adalah berpunca daripada tabiat merokok. Sekiranya bapa di rumah adalah seorang perokok, adakah kita mengharapkan anak kita ini berakhir bukan sebagai seorang perokok? Okey? Jadi, adakah bapa yang merokok itu tadi akan menasihati anak mereka dengan mengatakan jangan merokok, rokok itu banyak keburukan, sedangkan sewaktu memberi nasihat ataupun teguran tersebut, api rokok masih menyala di tangan? Kita tepuk dada, tanya iman. So guys, lepas ni kita ubah kehidupan kita. Bagi yang merokok, please stop. Kita jadi hero di mata anak-anak kita. Jadilah bapa yang kuat untuk memberikan nasihat dan juga teguran kepada anak-anak. Ibu bapa seharusnya mendekati anak-anak ni dengan cara berkawan dengan mereka. Kita kena cari titik persamaan dengan anak-anak kita. Kena tengok, kena kaji apa minat dan hobi mereka, supaya kita lebih banyak menghabiskan masa bersama dengan anak-anak kita, instead of mereka keluar mencari kawan-kawan yang mempunyai hobi ataupun minat yang sama dengan mereka. Dan secara tak langsung ini dapat menjauhkan diri mereka dari mencari kawan yang salah di luar sana. Dan antara amalan yang saya nak share dengan kawan-kawan semua,
Kalau kita nak anak kita menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang tidak terpengaruh dengan apa-apa jua perlakuan negatif, antara yang boleh diamalkan adalah yang pertama, kita gosok ubun-ubun anak-anak kita sambil kita doakan yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku zuriat yang soleh, anak-anak yang membahagiakan, anak-anak yang menghormati orang lain dan juga anak-anak yang dihormati, anak-anak yang menyejukkan hatiku, dan doa-doa lain yang kita nak apa anak kita jadi. Seterusnya, kita boleh bisikkan pada anak-anak kita yang kita sayangkan mereka. Ungkapkanlah kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menggembirakan hati mereka. Di samping itu, kita juga kena perbanyakkan sentuhan. Kita cium, kita belai, kita peluk mereka dengan kasih sayang. Dan seterusnya, kita puji mereka sama ada depan mereka ataupun di belakang mereka. Kita kerap memberikan pujian atas apa juga perangai baik mereka, perlakuan baik mereka, supaya mereka rasa bangga dan juga rasa to make them feel honoured. Seterusnya, saya percaya dengan apa kaedah sekalipun yang kita gunakan, kalau kita mendekatkan diri kita dengan anak-anak, peluang untuk mereka berpaling dan melakukan perkara-perkara yang negatif akan menjadi semakin kecil, dan ruang untuk mereka berada dalam persekitaran yang sihat akan terbuka seluas-luasnya, insya-Allah. Dan buat akhirnya, sentiasalah mendoakan anak-anak kita, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kita sentiasa mendoakan anak-anak kita menjadi zuriat yang soleh, anak-anak yang sentiasa berpegang kepada tali Allah, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan kata-kata pesanan, mencintai anak itu tidak cukup. Yang terpenting adalah anak itu sedar bahawa mereka dicintai oleh orang tuanya. Okey, dengan melihat aku tahu, dengan mendengar aku mengerti, dengan menjalani aku faham. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.